أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita berkongsi dalam pengajian ilmu pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini saya doakan supaya semua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah agar kita diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping kita diberikan oleh Allah Ta'ala di pagi hari ini keberkatan dalam kehidupan, keafiatan daripada segala kemudaratan, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kefahaman ilmu yang bermanfaat, serta kita diberikan taufik dan hidayah untuk dapat bersama-sama kita beristiqamah di dalam amalan-amalan ketaatan dan kebaikan bagi meraih keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebelum daripada ini kita ada berkongsi pada siri yang pertama, ya, berkenaan dengan dosa-dosa jariah. Tetapi perkongsian kita itu ada sambungannya untuk hari ini, kerana kita belum sempat untuk membahaskan kesemua berkenaan dengan jenis-jenis dosa-dosa jariah. Dan sebelum ini saya telah pun menyatakan beberapa pandangan-pandangan Imamul Ghazali, kata-kata beliau berkenaan dengan dosa jariah. Dan kita telah membahagikan kelompok-kelompok manusia yang berkaitan dengan dosa ini atau pahala ini sebagai ulangan ringkas. Al-Imam Ibnul Qayyim juga ada menyatakan manusia ini apabila dia mati meninggal dunia, ia terbahagi kepada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, yang mana apabila matinya dia, meninggalnya dia, maka terputuslah kebaikannya dan terputuslah jua kejahatannya. Maknanya dia tidak ada amalan yang menyambung sesudah kematian dia, tidak ada. Setelah dia meninggal dunia, tidak ada lagi kebaikannya yang menjadi jariah baginya, dan tidak ada lagi kejahatan yang menjadi jariah baginya. Adapun yang jenis yang kedua, di mana apabila mati meninggalnya dia, maka yang masih mengalir sesudah kematiannya itu adalah pahalanya, adalah kebaikannya, itu terus mengalir, tetapi dosanya juga mengalir bersama dengannya. Ini jenis yang kedua. Yang pertama tadi dua-dua tak mengalir. Yang kedua ni adalah kebaikannya mengalir, kejahatannya juga mengalir. Ini juga adalah orang yang dalam zon bahaya, kerana tidak tahu sama ada kejahatannya lebih banyak
daripada kebaikannya. Dan yang ketiga yang kita pernah bincang sebelum ini, iaitu bila orang tu meninggal dunia, kebaikannya mengalir tetapi terputus kejahatannya. Ya, maknanya tidak ada lagi kejahatan di masa hayatnya atas taubatnya kepada Allah. Yang hanya mengalir adalah kebaikan yang ia kerjakan. Jadi kebaikannya itu mengalir, terhentilah kejahatan dan pintu kejahatannya, maka ini adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan, disebabkan kerana kebaikannya itu masih berpanjangan, masih berterusan, tetapi tidak kejahatannya. Inilah golongan yang paling berjaya. Sesudah kematiannya, mereka yang memperolehi usia dan umur yang kedua selepas kematian. Adapun yang keempat adalah mereka yang setelah mati meninggal dunia, kejahatannya yang mengalir, tetapi kebaikannya tidak mengalir. Ini adalah orang yang paling celaka, orang yang paling binasa, kerana sesudah ia mati, dia tidak meninggalkan legasi kebaikan, tetapi dia meninggalkan legasi kejahatan dan juga kemungkaran yang menyebabkan jalan kejahatannya itu masih lagi diteruskan oleh orang ramai. Maka di sini kita nak menyambung semula berkenaan dengan beberapa jenis-jenis dosa-dosa jariah yang telah pun kita kongsi sebelumnya pada siri yang pertama pada kuliah duha kita sebelum ini. Jadi kita nak menyambung semula kepada siri yang kedua ini. Dan saya telah pun membawa datang beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan wujudnya dosa jariah berdasarkan pandangan-pandangan para ulama di masa kini. Ya, dahulu ulama-ulama silam mereka banyak membahaskan berkenaan dengan pahala-pahala jariah, tetapi ulama di masa kini, ulama kontemporari, mereka banyak membahaskan berkenaan dengan dosa jariah pula, bukan pahala jariah tetapi dosa jariah, disebabkan kerana realiti keadaan kita hidup di zaman ini, di mana zaman bercambahnya ruang-ruang maksiat dan dosa, dan juga ruang untuk berkembangnya dosa itu adalah lebih cepat dan pantas daripada zaman-zaman para ulama yang silam. Sebab itu perumpamaan kita hidup di zaman ini seolah-olah kita berada di dalam satu perjalanan yang penuh dengan perangkap duri-duri yang tajam, yang jika kita tidak berhati-hati, kita boleh terluka dan tercedera disebabkan kerana bahaya-bahaya itu. Ya, kerana di zaman ini ruang untuk manusia berbuat dosa sangat luas. Ruang untuk dikembangkan dosa itu juga sangat pantas. Maka kita takut apabila maksiat itu bergerak lebih cepat dan berkembang lebih pantas daripada amal kebaikan yang kita usahakan selama ini. Maka ini yang sepatutnya menjadi kebimbangan pada jiwa setiap orang mukminin, disebabkan kerana orang-orang mukmin disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, mereka ini sangat takutkan kepada dosa seperti mana mereka berada di satu lembah bukit dan mereka berada di bawah bukit itu, dan mereka melihat seakan-akan di atas puncak bukit adanya ketulan batu yang besar yang hendak menimpa ke atas mereka pada bila-bila masa. Ini perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bagi menggambarkan keadaan jiwa dan perasaan orang-orang yang beriman di kala mana apabila mereka berhadapan dengan bahana fitnah daripada dosa, yang mana mereka boleh terjebak di dalam perangkap dosa-dosa itu
yang boleh mendatangkan kecelakaan dan juga kebinasaan kepada kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di sini saya nak menyambung, kalau ada sebarang soalan-soalan daripada para penonton kita berkenaan dengan dosa-dosa jariah, jadi boleh sertakan ataupun tuliskan di ruang komen, dan insya-Allah mana yang termampu untuk saya jawab, saya akan cuba jawab. Mana yang tidak, insya-Allah kita akan sama-sama mencari jawapannya pada siri kuliah kita yang seterusnya kelak nanti, insya-Allah. Ya. Baik. Sebelum ni saya ada bawa datang tentang beberapa hujah dan dalil yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan beberapa bentuk jenis dosa-dosa jariah ini, ya. Sebelum ni saya ada maklumkan tentang contoh hadis Nabi SAW tentang Amr bin Luhai, kerana dia menjadi orang pertama yang menyeru manusia kepada membuat berhala di hadapan Kaabah. Kemudian sama juga Nabi ada sebut dalam hadis berkenaan dengan setiap kali berlakunya perbuatan dosa pembunuhan, maka Qabil memiliki saham dosa itu dan dia akan menanggungnya sampailah hari kiamat apabila setiap kali berlakunya pertumpahan darah. Maka di sini menunjukkan kepada kita wujudnya dosa-dosa jariah. Dan selain daripada beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang adanya manusia yang apabila mereka pulang di hari akhirat, mereka bukan membawa pulang dosa mereka sahaja, tetapi mereka juga membawa pulang dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, ya, seperti mana yang Allah sebut dalam firman-Nya, wala yahmilunna auzarahum wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, dan mereka itu akan memikul dosa-dosa yang mereka kerjakan, dan bersama dengan mereka adalah beban-beban dosa daripada dosa orang-orang yang mengikuti mereka atau orang-orang yang disesatkan oleh mereka. Dan bagaimana dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Allah menyatakan yahmiluna auzarahum, mereka akan memikul dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Dosa yang mereka pikul daripada dosa mereka itu dosa yang lengkap. Kemudian Allah kata lagi wa min auzar, dan mereka juga akan memikul beban-beban dosa daripada manusia-manusia yang telah pun mereka sesatkan sebelum daripada itu. Ala sa'ama yazirun, kata Allah, inilah seburuk-buruk benda yang dipikul oleh manusia. Sebab itu muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi oleh Allah, benda yang paling malang sekali, benda yang paling buruk sekali daripada beban-beban yang pernah kita pikul baik di dunia maupun di akhirat adalah bebanan dosa. Jadi kalau kita hidup dekat dunia ini, sekalipun ringan tubuh kita, sekalipun kita tidak memikul beban-beban muatan yang berat pada tubuh kita, hakikatnya apabila kita melakukan dosa kepada Allah, kita sedang dibelenggu dengan satu beban yang amat berat. Satu beban yang amat berat. Bahkan beban itu akan menjadi bertambah beratnya apabila ada orang yang menyambung bebanan dan muatan berat itu dengan tukang nambahkan beban muatan berat. Perumpamaannya macam kita memikul satu bekas yang mengandungi barang-barang, bahan-bahan yang berat. Dan dosa jariah ni umpamanya adalah kita sedang memikul bekas yang mengandungi bahan-bahan dan barang yang berat. Tiba-tiba datangnya orang lain menambahkan lagi muatan berat, bahan berat di atas beban yang kita sedang pikul, sehingga kita tidak lagi mampu memikulnya sama sekali.
Ini yang juga ada disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan manusia itu sendiri tidak mampu untuk memikul dosa mereka. Jadi bagaimana mereka hendak memikul beban-beban dosa yang selainnya? Maka ini adalah merupakan satu kecelakaan dan satu sifat perbuatan yang malang ke atas mereka yang telah menghimpunkan gunung-gunung dan beban-beban dosa yang hendak mereka bawakan dan pikulkan pada hari akhirat. Sebab tu kata Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada benda yang lebih beban pada hari kiamat daripada bebanan yang berat melebihi daripada 3 benda. Yang pertama, beban yang paling berat dipikul oleh manusia pada hari kiamat adalah berhala-berhala, sembahan-sembahan yang telah mereka sembahkan selain daripada Allah sewaktu di dunia. Ya, jadi benda yang paling berat kita pikul di hari akhirat, yang pertama, orang yang menyembah dekat dunia selain Allah, orang yang meminta di dunia dahulu selain Allah, orang yang bergantung di dunia dahulu selain Allah. Jadi bila balik dari akhirat, Allah suruh mereka memikul berhala-berhala, sembahan, tangkal dan sebagainya yang pernah mereka pinta dan bergantung padanya sewaktu kehidupan mereka di dunia dahulu. Ini yang mereka akan pikul dan mereka akan dibangkitkan bersama dengan apa yang mereka sembahkan. Seperti mana disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallus sabil. Allah menyatakan wa yawma yahsyuruhum, di kala mana pada hari kiamat Allah akan membangkitkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang telah mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini menunjukkan bahawasanya mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan apa yang mereka sembah, dan itu akan menjadi beban ke atas mereka. Termasuk di antara beban yang berat yang mereka akan pikul, selain daripada berhala-berhala sembahan, tangkal-tangkal dan sebagainya yang mereka ada sekutukan dan syirikkan dengan selain Allah Ta'ala, termasuklah daripada amalan-amalan yang tidak ikhlas, amalan-amalan yang bersifat riya, ujub, amalan-amalan yang mengandungi sum'ah dan yang seumpama dengannya. Maka ini juga akan menjadi beban-beban yang berat akan dipikul oleh seseorang itu apabila ia bangkit di hari akhirat. Yang kedua, antara beban yang berat, beban yang besar yang akan dibebani ke atas pundak seseorang itu pada hari kiamat, selain daripada syirik dan juga amalan yang tidak ikhlas, adalah merupakan amanah dan tanggungjawab. Ini yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada anak muridnya, tahukah kamu apakah perkara yang paling berat? Apakah perkara yang paling berat? Maka ada di kalangan mereka menjawab dengan jawapan mengatakan bahawasanya yang paling berat itu besi dan sebagainya, sehingga kan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawasanya benda yang paling berat itu adalah merupakan amanah, yakni tanggungjawab yang pernah kita pikul daripada apa jua jenis tanggungjawab yang kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Maka ianya akan menjadi satu beban yang amat berat jika sekiranya amanah itu tidak ditunaikan dan tidak disempurnakan dengan sebaiknya. Baik,
Kemudiannya yang ketiga, beban yang paling berat itu juga disebutkan adalah dosa-dosa jariah. Selain daripada dosa-dosa yang kita kena pikul daripada perbuatan dosa sendiri, maka termasuk di antara beban dosa yang paling berat itu juga adalah merupakan dosa-dosa jariah, yang mana Allah Ta'ala ada menyatakan dalam ayat Al-Quran, apabila manusia ini bangkit di hari kiamat, mereka membuat pembebasan, pengisytiharan, yang mereka nak putuskan hubungan mereka dengan orang-orang yang telah disesatkan oleh mereka, supaya atas alasan itu mereka tidak perlu menanggung beban-beban dosa yang berlebihan yang dikerjakan oleh pengikut-pengikut mereka. Sebab itu Allah rakamkan dalam Quran, firman Allah dan suratul Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا. Ingatlah dikala mana akan datang kepada kamu satu masa di mana tabarra', orang yang kena memikul dosa, beban-beban dosa itu akan meminta untuk mereka dilepaskan daripada orang-orang yang telah disesatkan oleh mereka, agar mereka tidak perlu lagi menanggung beban-beban dosa itu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya beban dosa ini adalah merupakan satu kecelakaan dan satu bebanan yang amat berat, yang tidak mampu untuk dipikul oleh seseorang itu. apakah lagi dosa mereka sendiri, ditambah pula dengan dosa-dosa para pengikutnya. Baik, kita akan lanjutkan sambungan kepada dosa-dosa, jenis dosa-dosa jariah ini, ya. Okey. Okey, tempoh hari kita berhenti sampai perkara yang ke-9 tak silap saya, ya. Jadi kita akan sambung antara bentuk jenis dosa-dosa jariah yang ada pada hari ini. Sebelum ni kita dah kongsi apa dia? Kita dah kongsi dah. Saya buat sekadar ulangan untuk ingatan kita bagi siapa yang mungkin sebelum ni tak mengikuti untuk siri yang pertama. Yang pertama, secara sepintas lalu yang kita dah bincang, ya. Antara dosa-dosa jariah, yang pertama adalah dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Mereka yang buat dosa secara live di dalam Facebook, secara live di dalam TikTok, secara live di dalam Instagram, Twitter dan sebagainya. Tak kiralah apa jenis dosa, sama ada dia menayangkan auratnya, sama ada dia membuat tarian yang menggairahkan, sama ada dia membuat benda-benda yang tidak senonoh, yang mendatangkan kepada murka Allah, ataupun dia membuat live dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan, perkataan-perkataan yang mengundang murka Allah, yang mengundang kepada penghinaan kepada Allah dan Rasul, atau pada agama Islam, atau menghina akan Quran dan sebagainya, yang dibuat secara terang-terangan. Kerana dosa terang-terangan ini dia memberi impak dan kesan supaya orang lain juga akan mengikutinya. Sebab itulah kita dah bincang sebelum ni, Nabi kata setiap umatku dimaafkan melainkan orang yang buat dosa secara terang-terangan. Termasuk juga dalam jenis orang yang melakukan dosa terang-terangan ini adalah orang yang pernah berbuat dosa secara tersembunyi. Kemudian dia pergi ceritakan balik kepada orang ramai tentang dosa yang pernah dia lakukan secara tersembunyi itu, yang menyebabkan apabila orang membacanya, orang mengetahuinya, maka orang pun dapat mengetahui tentang dirinya, yang dia ini adalah seorang yang pernah melakukan dosa itu dan dosa ini, dan mungkin orang lain juga ingin
cuba melakukan dosa seperti mana yang pernah dia lakukan, kemudian akan bertaubat kerana setelah mana dia mendakwa dirinya telah bertaubat. Ya, jadi itu juga termasuk di antara dosa terang-terang. Yang kedua, membenarkan orang berbuat maksiat dan tidak mencegahnya. Ini pun kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu di antara jenis dosa jariah adalah bila kita melihat sesuatu kemungkaran itu berlaku. Apabila kita meyakini sesuatu kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, penindasan, kemungkaran itu berlaku dengan secara jelas, nyata, dan kita telah menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri, dan kita telah mendengarkannya dengan pendengaran kita sendiri tanpa ada sangkaan, tetapi dengan yakin. Namun kita tidak menasihatinya, kita tidak menegurnya, kita tidak memberikan dakwah dan juga teguran dengan secara berhikmah kepada mereka, maka ini juga termasuk di antara dosa jariah, kerana Allah melaknat Yahudi Bani Israel sehinggakan Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan mereka sebagai sebaik-baik umat disebabkan kerana mereka meninggalkan amalan dan tuntutan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah menyatakan dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknatnya Yahudi Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam. Kerana apa? Allah sebut ayat seterusnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kerana bila mereka melihat sesuatu kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman berlaku dengan secara jelas dan nyata, dan mereka ada di tempat itu, tapi mereka tidak menegurnya, sama ada dengan lisannya, sama ada dengan tangannya, ataupun dengan hatinya sekurang-kurangnya, yang Nabi sebut wadzalika adhaful iman. Mereka tak menegurnya walaupun dengan hati, tidak ada, atau dengan doa mereka, atau dengan lisan mereka, atau dengan tangan mereka. Mereka tidak mengubah kesan dia. Ia akan membiarkan dosa itu terus berkembang, terus berleluasa, dan terus dilakukan sehingga ia akan menjadi seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Maknanya akan bertambah orang-orang yang akan mengikutinya. Sekalipun dia tidak melakukan dosa itu, tetapi bila dia melihat perbuatan dosa itu, dia meredakannya ia berlaku, dan dia membiarkan ia berleluasa, maka itu juga termasuk daripada bentuk dosa jariah. Sedangkan dia ada kemampuan untuk mencegah dosa itu dengan kata-katanya, dengan kuasanya, dengan hukumannya dan sebagainya. Maka ini salah satu daripada benda yang boleh menjatuhkan seseorang itu pada dosa jariah. Yang ketiga yang pernah kita bincangkan, orang yang memulakan sesuatu kejahatan atau sesuatu contoh yang tidak baik ataupun dosa dan menjadi pelopor kepada perbuatan itu, maka ini juga antara jariah, dosa jariah. Ini orang yang memulakan membuat program, membuat program yang melalaikan, program yang berlakunya pergaulan bebas, yang membuat program, aktiviti, agenda dan apa saja yang menyeru manusia kepada kesesatan, menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kebatilan dan kemaksiatan, maka mereka yang menjadi pelopor kepada benda ini, mereka adalah merupakan pemimpin dan perintis kepada dosa. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Sesiapa yang telah memulakan dalam Islam dengan melakukan jalan contoh, jalan yang buruk,
maka ada orang yang mengikutinya dan diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Sebab tu berhati-hati kalau kita ini ada nama, kalau kita ni ada pengikut, kalau kita ini ada pengaruh, apa saja yang kita buat, untuk kali yang pertama orang akan mencontohi, orang akan mengikuti kita. Jadi sebab tu kita kena lebih berhati-hati dan berwaspada, supaya benda yang kita mulakan daripada sesuatu perbuatan dan trend atau perkataan atau fashion, dia tidak menjadi satu benda yang akhirnya menjadi satu perkara yang disesalkan oleh manusia pada hari akhirat, kerana benda tu tak mendatangkan pahala jariah untuknya, sebaliknya mendatangkan dosa jariah baginya. Sebab itu orang yang contohnya orang yang membuat persatuan ataupun yang membuat orang kata apa, kumpulan yang menyeru kepada agama baru, menyeru kepada ajaran baru, ataupun yang menyeru kepada benda-benda yang haram, penghalalan pernikahan sejenis ke, yang menyeru kepada apa saja benda perzinaan ke dan sebagainya. Maka semua hal-hal yang seperti ini, da'iyah yang seperti ini, yang dia menjadi pendokong atau pemula, perintis, sehingga kan mewujudkan di sana dengan pandangannya, dengan usaha yang telah dia mulakan, membina rangkaian masyarakat yang bersependapat dengan dia dan mendukung apa yang telah dia ketengahkan, atau apa yang telah dia perjuangkan. Maka ini juga menjadi asbab kepada pembinaan dosa jariah ke atas dirinya, yang mana dia akan sesalkan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi disebabkan kerana itu, kalau kita sebagai mulakan diri kita muhasabah, kalau kita sebagai mak ayah, kita tak perlu pergi jauh-jauh dulu. Kalau kita sebagai mak ayah, kalau kita menunjukkan satu contoh yang tak baik kepada anak kita, jangan pergi jauh dulu, kita tengok yang dekat dulu, lepas tu baru kita pergi slowly yang jauh. Kita pergi memulakan buat satu benda yang tak baik, yang anak kita tak pernah tahu sebelum itu, tapi disebabkan kerana dia pernah melihat apa yang kita buat, lalu dia pun mencontohi kita. Yang lebih bahaya dan parahnya, lepas dia mencontohi kita, dia mengajarkan pula pada cucu kita, cucu kita pula turunkan kepada cicit kita. Jadi dia akan menjadi satu rangkaian generasi demi generasi yang menyebarkan dosa-dosa jariah ini. Maka ini yang perlu untuk kita takut. Sebab tu kalau dulu kita pernah memberi contoh yang tak baik, kita kena bagi tahu ke anak kita, dulu mama pernah buat macam ni, Umi pernah buat macam ni kerana jahil. Sekarang Umi dah insaf, dah taubat, dah nak menjadikan diri lebih baik. Jadi janganlah kamu jadi seperti Umi atau Mami yang dulu, ataupun Abi dan Papa yang dulu, atau Abah yang dulu. Maka jadilah kamu lebih baik daripada Abi atau Abah dan sebagainya. Sebab tu ramai orang yang lupa tentang bahana dosa jariah ni. Dia mungkin fikir dirinya sudah terlepas daripada dosa, tapi dia masih belum terlupa. Mungkin dia terlupa yang sebenarnya dia masih belum terlepas daripada ikatan dan rangkaian dosa jariah ini, apabila dia tidak melakukan tabarruk, ataupun disebutkan sebagai declaration, pengisytiharan. Dia kena bagi tahu dekat anak dia yang perbuatan ini dia telah tinggalkan, dia dah taubatkan dan dia tak ulangi lagi. Dan dia bagi tahu kalau anak dia masih buat, sedangkan dia dah bagi tahu benda itu salah, maka dia tidak akan bertanggungjawab dengan apa yang masih dilakukan oleh anak-anak dia. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya Azar, ketika mana ayahnya enggan untuk beriman kepada Allah dan masih lagi ingin kekal menyembah berhala.
Maka Allah rakamkan dalam Quran, Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim kata, wa qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Berkatanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya aku ini membebaskan diri aku daripada perbuatan yang kalian lakukan, sebab aku telah menyampaikan, aku telah memberitahu. Jadi sebab tu orang yang pernah orang kata apa, dia orang pertama yang buat fashion yang pelik-pelik ni, dia orang pertama yang buat program yang pelik-pelik ni, dia orang pertama yang menjadi pendukung kepada idealisme yang menyesatkan atau yang mendorong kepada penghalalan dosa dan sebagainya ini. Kemudian dia dah insaf katakan, maka dia kena buat satu public conference, dia perlu buat satu pengisytiharan secara umum dengan menyatakan bahawasanya dia telah pun bertaubat daripada dosa ini, dia dah tak buat dah, dia dah tinggalkan. Jadi dia minta kerjasama kepada semua pihak supaya jangan lagi teruskan perbuatan dosa itu, dan insaflah. Tapi kalau masyarakat yang menjadi pendukung, minta maaf, yang jadi pengikut dia masih meneruskan, maka dia sudah pun terlepas daripada ikatan dan rangkaian dosa jariah itu. Ini penting. Kemudian termasuk daripadanya juga adalah mereka yang menggalakkan. Tadi yang menjadi pelopor ataupun yang jadi pemula. Kemudian yang seterusnya adalah mereka yang menggalakkan. Dia yang marketkan. Dia tolong buat marketing, dia tolong buat sales, dia tolong promosikan, dia tolong apa kita panggil lagi, memasarkan, menggalakkan apa-apa saja aktiviti yang menggalakkan kepada kejahatan. Sama ada dia tukang buat advertisement, tukang, sebab tu kalau kita nak ambil apa projek-projek yang berkaitan dengan pengiklanan, kita juga kena tengok. Kadang-kadang bila kita dapat projek tu, ialah memanglah kita dapat untung yang besar, tetapi apabila apa yang kita iklankan itu menggalakkan orang supaya berbuat seperti itu, maka itu menjadi saham dosa. Dia bukan sekadar dosa jariah, bahkan dia membina saham dosa pula. Maknanya profit sharing, yang berkaitan dengan dosa. Ataupun termasuk dengan orang yang mempromosikan sesuatu benda, dijual benda-benda yang haram, benda yang haram di segi menurut hukum syarak, tapi dijual juga produk-produk yang haram, produk-produk yang tak patuh syariah, produk-produk sama ada dia jual tudung yang tak patuh syariah ke, dia jual makanan yang haram ke, ataupun dia jual bahan-bahan yang mengandungi bahaya, mudarat daripada bahan-bahan kosmetik yang mendatangkan kesan mudarat ke, ataupun juga dia menjual produk-produk pemasaran daripada perbankan yang berteraskan kepada riba ke. Jadi apa saja benda yang berkait dengan menggalakkan orang, mempromosikan pada orang, hatta sekadar dia mengenakan satu jersey pakaian yang tertulis brand ataupun jenama satu benda yang menjadi simbol benda haram, seperti brand arak ke, ataupun seperti brand lambang salib ke, atau simbol kepada kufur ke, simbol kepada maksiat ke dan sebagainya, maka itu juga termasuk dalam ruang lingkup promosi ataupun penggalakan. Maka apa saja perkara yang berkait dengan hal ini, maka dia termasuk di antara apatah lagi orang yang menjual, apatah lagi orang yang membeli. Kalau orang yang menggalakkan, orang yang mempromosikan, orang yang marketkan, pasarkan, apatah lagi orang yang menjual, apatah lagi orang yang membeli, maka ini juga menjadi ruang membina kepada dosa jariah itu. Ya.
Lainlah kalau kita bagi tahu kepada orang yang nak membeli, ini tak boleh beli, ini tak boleh, ini saya jual untuk orang yang bukan Islam contohnya kan. Tapi dia makan hasil tu tetap haram lah. Cuma nak katakan bila dia jual benda itu, dia promotkan benda itu, orang Islam pakai, maka secara tidak langsung dia terpalit dengan haram pendapatan dia. Dalam masa yang sama dia promotkan orang untuk mengenakan sesuatu yang tidak halal itu tadi. Kemudian termasuk di antara dosa jariah ini juga, dia juga kita dah bincang tadi, yang akan banyak menanggung dosa-dosa jariah ini adalah para tokoh-tokoh, para pemimpin, para mereka yang memiliki pengaruh, mereka yang memiliki pengikut yang ramai, ibu ayah. Jadi kita sebagai ibu ayah, kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai ustaz, kalau kita sebagai tokoh, kalau kita sebagai agamawan ke, ilmuwan ke, apa sajalah, artis ke, ataupun kita sebagai apa lagi, kita sebagai orang yang memiliki banyak pengikut, influencer, kita banyak pengaruh, dan kita banyak orang kata apa, yang minat kepada kita, tak kira lah pemain bola ke, atlet ke dan sebagainya. Bila kita melakukan apa-apa sahaja, kita akan dicontohi. Sebab itu saya teringat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an dalam salah satu riwayat yang menceritakan tentang kisahnya. Apabila sebab Umar bin Abdul Aziz ni pada zaman pemerintahannya, beliau selalu di waktu malam hari setelah selesai urusan kerja, dia mentadbir negara, dia akan duduk bersama dengan para ulama, tokoh-tokoh untuk minta memberikan teguran, nasihat dan juga peringatan kepadanya. Kehidupannya tidak pernah terpisah daripada kepimpinannya tidak dipisahkan daripada ilmu dan juga teguran dan nasihat daripada para ilmuwan dan para ulama. Dan apabila satu ketika kata seorang ulama, iaitu Abdul Aziz Al-Umari, berkata kepadanya bahawasanya, wahai khalifah, sesungguhnya di dunia ini ramai orang yang kamu tidak kenali. Yelah, biasa kita pemimpin, kita tak kenal lah semua rakyat kita, sebab rakyat kita terlalu banyak, kita tak boleh lah nak kenal semua. Tetapi kamu kena ingat bahawasanya di hari akhirat nanti mereka semua mengenali kamu. Dekat dunia pun rakyat mengenal pemimpinnya. Mungkin ada yang tak kenal, tapi majoritinya kenal lah. Tetapi di hari akhirat, bukan sekadar mereka mengenalmu, tetapi kamu akan mengenal mereka. Kalau kat dunia pemimpin tak kenal rakyatnya, tetapi bila balik ke akhirat, dia akan kenal semua rakyat dia. Maka bila Umar bin Abdul Aziz mendengar akan hal itu, dia menangis, kerana dia faham maknanya para rakyatnya itu, pengikut dia itu akan datang kepadanya menuntut apa yang tidak ditunaikan ke atas mereka, dan di saat itulah dia akan mengenali orang-orang bawahannya dan sebagainya. Maka dalam masa yang sama, dalam riwayat yang lain, Harun Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid pada zaman pemerintahannya, beliau pernah mendengar satu perbualan daripada rakyatnya. Ketika dia pergi berjalan, dia mendapati seorang rakyatnya berkata, sesungguhnya aku suka mengenakan pakaian seperti ini kerana pakaian ini pernah dipakai oleh Harun Ar-Rashid. Jadi bila Harun Ar-Rashid mendengar perkataan itu, dia rasa gembira lah, sebab ada rakyat dia yang menyukai dia, menyayangi dia, sampai mencontohi cara dia mengenakan pakaian. Maka pada ketika itu, bila dia balik, kemudian dia duduk bersama dengan para ulama yang lain. Maka bila para ulama itu menyatakan, bila dicerita balik, para ulama tu kata,
jika sekiranya apa yang disukai oleh orang-orang bawahan kamu, ini rakyat kamu, dengan kebaikan yang ada pada kamu, maka itulah pahala dan itulah satu kelebihan yang Allah bagi kepada para pemimpin. Sebab itulah orang yang paling banyak pahala sebenarnya para pemimpin atau mak ayah. Mak ayah pun pemimpin pada anak-anak. Mak ayah banyak pahala, guru banyak pahala, ilmuwan boleh dapat banyak pahala. Siapa yang memiliki banyak pengikut, banyak orang yang minat kepada dia, yang fanatik pada dia, sebenarnya dia dapat ruang untuk mengutip pahala yang banyak. Jika dia memberikan contoh yang terbaik sehingga ia dicontohi, maka dia akan menjadi gedung pahala bagi dia. Dia akan jadi pahala jariah untuk dia. Seperti dalam hadis yang sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang membuat satu sunnah yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, tak boleh dilupakan yang dia juga dapat menyumbangkan kepada dosa jariah. Dia juga boleh menjadi asbab untuk mendapat dosa jariah itu sendiri. Baik. Jadi disebabkan kerana itu, kita bila Harun al-Rashid dengar tu, dia menangis. Dia kata apa dalam syairnya? Dia kata, alangkah baiknya aku ni menjadi manusia yang tidak dikenali ataupun manusia yang tidak diikuti. Sebab dia takut kalau ada dia buat benda-benda yang tak baik, maka rakyatnya atau pengikut dia ataupun peminat dia akan mencontohi dia. Sebab tu bila kita ni Allah bagi kemasyhuran, bila Allah Ta'ala bagi kat kita ada banyak peminat, kita ada banyak penyokong, kita ada banyak orang yang suka pada kita, maka kita kena ambil peluang ini untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengajak mereka, membimbing mereka, menunjukkan contoh yang terbaik pada mereka, supaya kita dapat membina rangkaian pahala jariah. Tapi sebaliknya kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kita membina terowong ataupun jalan rangkaian dosa jariah. Baik, yang seterusnya, mereka yang menabur fitnah, yang mengada-adakan fitnah dan menyebarkannya. Ini pun kita dah bincang dulu. Mereka yang reka fitnah, reka benda yang tak ada, saja mengada-adakan untuk tujuan provokasi ke, untuk tujuan mencetuskan perbalahan, perpecahan, persengketaan, dan sebagainya. Mereka yang cuba untuk melakukan mengadu domba, menokok tambah cerita, namimah, yang Nabi sebut la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga orang yang suka namam, mereka-reka cerita atau menokok tambahnya. Termasuklah yang memfitnah, qadhaf, yang buat perbuatan qadhaf kepada al-muhsanat, kepada wanita atau lelaki yang dituduh melakukan zina dan sebagainya. Dan sebab itu di zaman mutaakhir ini, kadang-kala kita bukan menjadi golongan yang membuat fitnah ataupun menjadi golongan yang mengadakan berita fitnah. Tapi yang kita takut sekarang ni, kita takut manusia terjatuh di dalam kelompok mereka yang menyebarkannya. Mungkin orang lain yang reka fitnah tu, orang lain yang membuat fitnah itu, bukan kita. Tetapi yang kita takut, kita terpengaruh dengan berita fitnah tadi dan kita menjadi mereka yang menyebarkannya. Itu yang kita takut. Kita, istilah pepatah Melayu kata, keluar daripada mulut buaya jatuh ke dalam mulut keluar daripada mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Macam itulah istilah dia, perumpamaan dia. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa bahaya kalau kita terpalit dengan fitnah ini. Sebab tu fitnah ini, kata para ulama, naimah. Fitnah ini sebenarnya dia tidur. Dia tidur. Tetapi Allah melaknat sesiapa yang telah pun
Allah Ta'ala melaknat sesiapa yang telah membangkitkan fitnah itu. Yang asalnya fitnah ni dia tak ada, dia sedang tidur. Dia ada tapi dia tengah tidur, dia tak aktif. Tapi Allah melaknat orang yang mengaktifkannya. Siapa orang yang mengaktifkan? Orang yang mereka, orang yang mengada-adakan, kemudian orang yang menyebarkan, kemudian juga termasuklah orang-orang yang suruh untuk orang lain menyebarkan, ya, dan sebagainya. Maka ini juga menyebabkan manusia itu akan jatuh kepada bahana fitnah, ya. Sebab tu nak lari daripada debu-debu fitnah di akhir zaman ni sangat mencabar dan sangat sukar, kerana zaman fitnah ni adalah zaman yang mana Nabi pernah sebut, benda yang buruk dinampak baik, benda yang baik dinampak buruk. Orang yang jujur dikatakan bohong, orang yang bohong dikatakan jujur. Inilah zaman yang Nabi SAW sebutkan, yang mana munculnya juga golongan Ruwaibidah, iaitu golongan orang-orang yang tidak tahu tentang, orang yang tidak mahir, tidak pakar, tidak ada ilmu tentang sesuatu, tetapi mereka tetap bercakap tentang sesuatu yang mereka tidak ada pengetahuan, ya, sesuatu yang mereka tidak ada pengetahuan, maka menyebabkan perkataan mereka tu menjadi fitnah. Mereka tak ada ilmu agama, cakap bab agama. Mereka tak ada ilmu ekonomi, cakap juga dalam bab ekonomi. Mereka tak ada pengetahuan dalam bab engineering, kejuruteraan, pengurusan dan sebagainya. Mereka bercakap juga dalam hal urusan itu, walhal mereka tak tahu tentang masalah teknikalnya, masalah teorinya dan sebagainya. Maka menyebabkan mereka menyebarkan sesuatu yang salah, maklumat yang tak betul. Maka ini juga mengundang kepada dosa jariah. Kemudian mereka yang mengajar atau menyeru kepada benda yang salah, mengajar, mendidik, mengajar, mendidik benda yang salah, ajaran yang salah, ibadat yang salah, ataupun maklumat yang salah, atau tafsiran yang salah tentang Al-Quran. Dia salah menafsirkan Quran, dan juga mengajarkan sesuatu yang tak betul daripada ilmu. Sebab ilmu ni bukan semuanya dikatakan sebagai ilmu, kerana ilmu tu mesti berdiri atas keyakinan dan mesti berdiri di atas kebenaran yang datang daripada wahyu, kerana ia sudah pasti benar dan tidak boleh diragukan. Maka disebabkan kerana itu ada juga ilmu-ilmu yang menyesatkan, ilmu sihir, kan? Ilmu yang datang daripada nafsu, orang yang menafsirkan Quran tanpa berdasarkan kepada pengetahuan ilmu, dan juga orang yang mengajarkan sesuatu amalan yang datang daripada nafsu dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati di mutaakhir-akhir zaman ni, kerana kita bimbang bermacam-macam idealisme yang diajarkan, bermacam-macam pemikiran yang cuba untuk ditanamkan, yang bertentangan dengan kebenaran ajaran Islam dan juga manhaj ajaran Islam. Dan ini yang kita khawatirkan, kerana benda ini cuba ditanamkan, apatah lagi kita hidup dalam suasana yang mana maklumat tanpa sempadan. Semua maklumat ada di hujung jari. Maknanya manusia boleh membaca dan akses apa-apa saja maklumat di mana-mana sahaja. Mereka boleh buka mana-mana blog, mana-mana ruang, mereka boleh baca, mereka boleh dapatkan. Maka di situlah manusia akan belajar. Dan banyak lagi lah, apatah lagi kita cerita dekat laman sosial, alam maya, yang orang berkongsi pandangan-pandangan ataupun ajaran-ajaran yang tidak betul dan sebagainya. Dan banyak juga orang yang terpengaruh dengannya. Sebab itu saya nak ajarkan ada satu doa yang mana Nabi SAW selalu membacakan doa ini apabila Nabi SAW bangun di waktu di kala tahajud. Bila Nabi SAW bangun di waktu awal pagi,
ketika Nabi bertahajud, Nabi akan membaca doa ini di dalam doa iftitah Nabi. Ya, di dalam salat Nabi, ketika sebelum memulakan bacaan Al-Fatihah, Nabi SAW akan memulakan membaca doa ini, iaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik wa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Yang mana Nabi SAW membacakan doa Allahumma rabba Jibril, ya Allah, engkaulah Tuhan kepada Jibril, wa Mikail wa Israfil, dan engkau juga Tuhan kepada malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Anta tahkuma baina ibadik, dan engkaulah Tuhan yang akan memutuskan segala perselisihan yang berlaku di antara hamba-hambamu. Kemudian Nabi ajar kita apa? Ihdini, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku. Ihdini, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku limakhtulifa fi, bagi setiap perkara yang manusia duk sebar-sebarkan, yang manusia duk berbala-bala, manusia duk berselisih, yang ni ajaran ni, yang tu ajaran tu, yang ni begini, yang ni begini. Kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Pasal kita pun dah pening dah. Jadi Nabi ajar kita, ihdini, minta ke Allah, biar Allah tunjukkan. Ihdini, ya Allah, tunjukkanlah pada aku, berilah petunjuk kepada aku, limakhtulifa fi, atas apa yang manusia perselisihkan ini, yang manusia duk seru-seru ni, duk share-share ni, yang aku tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Kita minta ke Allah, innaka tahdi man tasha', kerana engkaulah Tuhan yang boleh memberi petunjuk pada siapa yang kau kendaki, ila siratin mustaqim, supaya aku berada di atas jalan yang lurus. Dan saya nak ajar lagi satu doa dalam Bukhari dan Muslim. Kalau boleh amal dua doa ni, ya. Ada orang tanya, Ustaz, kita berada di akhir zaman ni, orang share yang ni lah, orang share yang tu lah. Kadang-kadang kita baca ada maklumat dekat internet macam ni, dekat blog macam ni, dekat alam maya macam ni. Jadi kita pun jadi confusing, kita pun jadi terpinga-pinga. Kita tak tahu mana satu ajaran yang betul, mana satu pandangan yang betul, mana satu yang benar dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi antara asas yang Islam ajar, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu berselisih, pening, tak tahu mana satu, balik kepada asasnya, prinsipnya kepada Allah dan Rasul. Macam mana nak balik kepada Allah? Ini tengok Quran. Macam mana nak balik kepada Rasul? Ini tengok hadis Nabi, ya, iaitu daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, kita tengok balik sandaran dia bagaimana. Tapi dalam masa yang sama, kita kena rujuk pakar Quran, ahli-ahli Quran, ulama-ulama dalam bidang Quran, ulama-ulama dalam bidang hadis, dalam bidang syariat. Kita tanya mereka, mana yang betul, mana yang hak. Kemudian dalam masa yang sama, yang kita perlu buat adalah yang Nabi sebut, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi diri kamu. Maknanya kita jangan terikut-ikut orang. Kita terima satu maklumat, kita baca, kita jangan terima dulu. Jadi diri kita, kaji dulu, tanya dulu, tabayyun kita bagi. Tabayyun, bukan tibayyun, main tibai je ambil percaya, jangan. Tabayyun, kita checklist dulu dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi pesan pada kita supaya kita duduk dalam kumpulan jamaah. Maknanya kita cari orang-orang yang saleh, kita cari orang-orang yang berilmu, kita cari orang-orang yang bertakwa, kita duduk dalam kelompok mereka, supaya kita tak terikut dalam kelompok-kelompok yang menyesatkan. Tapi di samping kita dah buat semua usaha tu, kita kena doa juga. Dan saya nak sharekan ada satu doa
Yang mana doa ini adalah doa untuk meminta supaya Allah tak sesatkan kita. Allah tak biarkan kita keluar daripada kebenaran kepada kesesatan, keluar daripada kebaikan kepada kejahatan dalam keadaan suasana fitnah di akhir zaman ni. Apa doanya yang Nabi SAW baca dari riwayat Ibnu Abbas? Baginda membaca, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Saya ulang ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyal ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Apa maknanya? Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan diri di atas agama Islam, dan dengan Kau sajalah aku beriman ya Allah, dan kepada Engkau aku bertawakal ya Allah dan kepada Engkau aku kembali bertaubat jika aku berdosa, dan kepada Engkaulah aku menyerahkan pergantungan jika berlakunya perselisihan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Antudillani, janganlah Engkau biarkan aku sesat. Nah, ini poin dia. Janganlah Engkau biarkan aku sesat. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha hidup, yang tidak akan mati. Sebab kita minta ke Allah, jangan biarkan kita sesat sampai kepada saat mati kita. Sedangkan jin dan manusia itu semuanya mati. Sedangkan jin dan manusia itu semuanya mati. Maka ini satu doa yang sangat baik ya. Semoga kita dapat mengamalkannya insya-Allah. Baik, yang seterusnya kita nak kongsikan lagi, termasuk daripadanya orang yang saya dah bagi tahulah tadilah secara semintas lalu, orang yang menyebarkan maklumat yang palsu, orang yang bukan sekadar orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan maklumat tak betul, menyebarkan berita yang tak betul, tapi dalam masa yang sama orang yang tidak melakukan tabayyun, orang yang tidak melakukan penyelidikan atas sesuatu maklumat, dia terus sebar sebelum dia menyelidik. Ini juga boleh menjatuhkan kita kepada dosa jariah. Sebab tu Islam mengajar kepada kita ya, apabila kita nak kongsikan sesuatu, kalau kita tak nak terjebak kepada dosa jariah, kita kena selidiki dulu sesuatu maklumat. Jangan kita cepat terus menyebar, percaya dan terus sebar dan terus kongsi, sedangkan kita belum pasti kesahihan dan juga kebenarannya. Maka di sini menunjukkan pada kita betapa pentingnya untuk kita ini melakukan tabayyun. Kalau kita tak melakukan tabayyun, penyelidikan, sebab zaman kita sekarang kan zaman fitnah, zaman bertebaran bermacam maklumat yang tak benar. Jadi bila kita meninggalkan tabayyun, seolah-olah macam kita bersekongkol dengan fitnah tadi, kita bersubahat dengan fitnah tadi. Disebabkan kerana itu, tanggungjawab kita adalah untuk kita memeriksa, menyelidiki maklumat ke, menyelidiki individu orang yang menyebarkan itu. Bila ada orang mengata tentang kawan kita, kita janganlah percaya terus. Kita kena selidik siapa yang sampaikan, kita kena selidik kandungan maklumat yang disampaikan. Maka ini juga menunjukkan supaya kita tidak jatuh ke dalam kawah api neraka disebabkan kerana kealpaan dan kelalaian kita untuk melakukan tabayyun. Baik, termasuk juga antara apa yang kita boleh lihat hari ini, dosa jariah ni macam orang yang memuat naik gambar ataupun video, ataupun mengedit gambar, mengedit maklumat, mengedit video orang,
buat superimpose, tukar muka orang ni, muka orang ni sebab nak fitnah orang itu, ya, ataupun membuat satu video live, ataupun membuat video yang bukan live, video rekaan dia tapi video yang menyeru kepada benda-benda yang salah, benda-benda yang menyeru kepada kejahilan, kesyirikan, dan juga mengajar orang, membimbing orang untuk berbuat kejahatan, ataupun berkongsi gambar-gambar yang tak senonoh, membuat laman-laman sesawang, tempat lucah, membuat website yang bersifat judi, ya, ataupun menjual, menjadi scammer, ya, membuat panggilan-panggilan mereka alat-alat telekomunikasi, atau mencuri talian-talian telco untuk membuat panggilan palsu, atau menjadi scammer untuk mengambil harta orang lain. Ini semua dosa jariah, sangat bahaya. Kerana bila apatah lagi yang mula-mula buat idea, mula-mula jadi scammer ni, lepas tu muncul banyak scammer yang baru. Dia orang ni jadi scammer kaya-gaya lah. Apa kata kita pun buat macam modus operandi mereka, kita buat talian secara rawak. Kalau kita dapat tangkap mana-mana orang ni, kita bagi kat dia tawaran tawaran pelamburan, tawaran janji itu, janji ini, pembelian itu, pembelian ini, dapat menang itu, dapat menang ini. Jadi dia membuka ruang untuk orang bertambah menjadi scammer, bertambah untuk membuat panggilan palsu, bertambah untuk memakan harta orang dengan batil, walaupun dia meraih kekayaan yang besar, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya dosa ini adalah dosa yang tidak akan berkesudahan, kerana manusia dapat melihat begitu mudahnya mereka dapat memperolehi kekayaan tanpa bermodalkan kepada modal yang besar, ya. Mereka, saya tengok ada satu cerita tu, mereka upah 100 orang, setiap orang tu ada memegang telefon bimbit yang bertukar-tukar nombor dia, ya. Kemudian dia call secara rawak mengikut sistem talian yang ada, mereka hack, ya, yang mereka cerobohi, ya. Kemudian mereka mendapatkan perangkap, ya, para pelanggan ataupun orang-orang yang mereka telefon, ya, untuk mereka dapatkan harta mereka, dengan penipuan demi penipuan, yang mengaku jadi polis lah, yang mengaku jadi macam-macam lah, penguat kuasa lah dan sebagainya, untuk mengambil kesempatan. Ini semua adalah dosa jariah yang sangat bahaya. Kerana orang yang biasa dah buat perbuatan sebegini, yang pertama susah untuk dia tinggal, so dia akan continuously akan melakukan dosa ini. Nombor dua adalah disebabkan kerana dia akan mengajar orang lain. Sebab scammer ni dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Mana boleh dia seorang nak buat kerja tu untuk kaut keuntungan, sedangkan rakyat Malaysia ni ada berpuluh juta, ya. Jadi mereka tak mampu. Jadi macam mana yang mereka buat? Mereka akan ajar anak didik mereka supaya buat, kamu buat panggilan ini, kamu buat. Dia akan ajar, dia akan buat training, dia akan ajar, dia akan share, dan menyebabkan nanti bila kawan ni dah besar, nanti bila dia pun dah tahu macam mana teknik-teknik, dia akan keluar, dia pula buat jadi kumpulan syarikat scammer baru daripada apa yang dia belajar daripada bos dia. Samalah juga macam saya sebut sebelum ni tadi, kalau kita kerja dekat sesuatu syarikat, kita kerja bawah bos kita duk training anak buah dia, kerja mesti macam ni. Kalau bos tu bagi training yang salah, kerja kena mengampu, kerja kena menipu, kerja kena pandai membodek, kerja kena pandai itu, kena pandai ini. Jadi anak buah ni nanti bila satu hari kawan ni dah pencen, dah bersara, dia pula naik, dia akan melakukan apa yang pernah diajar oleh bos dia. Ini semua dosa jariah yang manusia tak sedar. Dia sangat bahaya, ya. Sebab dosa jariah ni kalau orang sedar tu dosa jariah, tak apa. Masalah yang melakukan dosa itu sendiri mereka tidak menyedarinya.
Ini yang mendatangkan bahana yang begitu besar. Jadi disebabkan kerana itu, orang yang mengedit, mengubah, menukar maklumat, gambar dan sebagainya, ia juga termasuk daripada dosa jariah yang sangat bahaya. Yang berikutnya adalah menyembunyikan kebenaran dan ilmu. Ini juga termasuk dosa jariah. Kita tahu sesuatu kebenaran, kita tahu sesuatu hakikat, kita tahu tentang sesuatu ilmu, tapi kita tidak menyampaikannya, kita tidak menyebarkannya, kita menyembunyikannya supaya orang tak tahu, hingga menyebabkan dengan kesan kita menyembunyikan itu menyebabkan generasi manusia tak tahu kebenaran, tak tahu pun tentang ilmu itu. Bayangkan, dia kena menanggung dosa kerana ramai orang tidak tahu tentang ilmu tadi disebabkan kerananya. Kerana manusia menyangkakan dalam hal ini tak ada keterangan hukum Allah, sedangkan ada. Sebab tu Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara kerana mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka tak ceritakan, mereka menyembunyikan keterangan hukum-hukum Allah, mereka tidak sampaikan, hingga menyebabkan penganut agama Yahudi dan Nasrani sendiri tidak tahu yang benda itu ada di dalam kitab mereka yang asal, kerana padri-padri mereka yang telah menyembunyikannya. Maka kesan daripada ini, seperti mana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kesan daripada ini menyebabkan manusia tidak tahu ilmu agama yang sebenarnya. Manusia menganggap agama ini tak lengkap sebenarnya, kerana adanya golongan-golongan para ilmuwan yang menyembunyikan ilmu itu, menyembunyikan keterangan hukum itu, menyebabkan manusia kekal menjadi jahil dan tidak mengetahuinya. Ini juga antara termasuk dosa jariah. Kemudian yang seterusnya, berkata dusta dan bohong, supaya nak menyuruh manusia mempercayai kebohongannya dan menganggapnya tidak berdusta. Termasuk juga yang menceritakan cerita dusta walaupun tujuan untuk bergurau ataupun bercanda, maknanya bermain-main. Termasuk di antara dosa jariah bila kita bercakap bohong dan kita suruh orang percaya apa yang kita bohongkan itu. Apa yang kita bohongkan itu. Seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah cerita dalam Quran, bila mereka menyampaikan sesuatu pembohongan kepada orang-orang musyrikin Makkah, mereka suruh orang-orang musyrikin Makkah mempercayai pembohongan yang mereka ucapkan itu, yang mereka lafazkan itu, yang mereka sampaikan itu, supaya lama kelamaan orang menganggap benda bohong itulah benda yang benar. Hari ini banyak contohnya orang yang menyebarkan sesuatu benda yang dusta, benda yang tak betul, dan menyebabkan ramai orang percaya kepada maklumat yang dusta, maklumat yang bohong itu, sehingga kan bila ada orang yang bercakap benar, orang tak percaya dah benda yang benar tadi. Ini sangat bahaya. Disebabkan kerana itu, ada juga orang yang bila dia jumpa orang, dia cerita benda bohong, kemudian dia nak orang percaya apa yang diceritakan itu, supaya orang dah tak nampak, orang dah tak meragukan dia, orang dah tidak lagi hilang kepercayaan padanya, bahkan orang meyakini dia, orang mempercayainya. Ini sangat bahaya. Termasuk di antara perbuatan dosa jariah. Apatah lagi kalau dia mereka-reka benda dusta itu walaupun tujuan untuk bergurau. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyatakan dua perkara yang tidak boleh terhimpun pada jiwa orang beriman: bakhil dan juga dusta. Maknanya kalau terhimpun pada jiwa seseorang itu sifat bakhil dan sifat dusta, maknanya itu menunjukkan tidak sempurnalah imannya. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak halal bagi seseorang itu man haddatha bihadithin kadhib,
sesiapa yang telah pun bercerita dengan satu cerita yang bohong, ya, lalu dia menyampaikan pada orang ramai untuk orang ramai percayakannya dan mentertawakan padanya, maka melainkan Allah Ta'ala akan mempertanggungan jawab ke atasnya. Kullifallah, Allah akan mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat atas apa yang dia bohongkan. Bukan dalam bab ini saja tuan-tuan, bukan dalam bab kita nak melawak. Sebab tu dalam hadis Nabi, kata sahabat Nabi ni kalau nak bergurau, Nabi tak akan berbohong. Sebab tu April Fool, orang yang buat April Fool, orang yang suka buat prank, dia kena bohong untuk dia bergurau. Maka ini diharamkan oleh syarak. Sebab itulah dalam hadis menyatakan Nabi SAW tidak bergurau melainkan bercakap yang benar. Termasuk dalam dusta yang kita sampaikan kemudian kita nak bagi orang percaya ni, ada juga hadis dari riwayat Ahmad. Nabi menyatakan, man tahlumu hilman, sesiapa yang bermimpi dengan satu mimpi, kemudian dia menyuruh orang percaya kepada mimpi itu, melainkan pada hari akhirat, kullifallah, Allah akan bertanggungjawab kepadanya untuk dia mencantumkan balik gandum yang telah, kan gandum asal dari bijiran kan, dia, setelah gandum tu dah jadi tepung, Allah suruh dicantumkan balik supaya dia berada dalam bijirannya, sedangkan dia tidak mampu. Kita tengok hari ni banyaknya SMS berantai. Orang ni satu WhatsApp, saya telah bermimpi ulama itulah, Rasulullah itu, ini dan sebagainya. Kita tak tahu siapa yang buat SMS tu. Tiba-tiba dapat kat semua orang. Yang mana dalam mimpi tu kamu kena buat gini, kamu kena baca gini, dan kamu kena sampaikan kepada orang seramai gini. Kalau kamu tak sampaikan dalam beberapa minit, akan berlakulah musibah ke atas kamu. Kita pun kelang kelibut, baca pun tak sempat habis, kita dah sebarkan, kita dah siarkan, kita dah kongsikan, sedangkan kita tak kenal pun siapa yang bermimpi itu. Kita tak tanya pun yang mimpi ni nama siapa, yang kamu dapat SMS ni daripada siapa yang tulis SMS ini. Kita tak tahu, tapi manusia begitu dangkalnya mereka, tergesa-gesa, sedangkan Nabi dah cakap dah, at-ta'anni minallah, berhati-hati itu dapat bantuan daripada Allah, wal ajalatu minasyaitan, sifat tergesa-gesa itu akan dipengaruhi oleh syaitan. Sebab tu kita jangan mudah dakwa kita bermimpi, sebab kita nak tipu orang. Kalau dia tu cakap benar tak apa, tapi kalau dia cakap dia bermimpi sedangkan dia tak bermimpi, dia nak bohong orang supaya nak pergunakan orang, nak peralatkan orang percaya pada mimpinya supaya dia dapat keuntungan. Ini bahaya. Ini disebut dalam hadis, Nabi larang. Termasuklah juga dalam bab berkataan menyebarkan benda dusta nak suruh orang percaya ni, iaitu bila kita terpalit dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, ayat Quran yang palsu yang direka oleh Syiah dan sebagainya, ataupun hadis riwayat yang palsu yang ia bukan hadis Nabi, tapi kita bagi tahu ke orang ni hadis Nabi, kamu kena percaya ini hadis Nabi, walhal dia adalah merupakan hadis yang palsu yang tak boleh diriwayatkan daripada Nabi atau disandarkan pada Nabi SAW. Melainkan ulama kata wajib kita kena memberitahu itu adalah hadis palsu. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh menyampaikannya, ya, kerana kata Imam Ibn Hibban, kalau kita tak tahu hadis itu hadis palsu atau tidak, maka kita haram meriwayatkannya, melainkan untuk memberitahu tentang ia adalah hadis yang palsu. Jadi sebab tu hati-hati bila kita dapat maklumat agama, maklumat tentang sesuatu hadis. Kadang-kadang saya tengok orang share, kali tengok bawah tu rujukan disebutkan situ ada rujukan sekali, daripada begitu hadis tu ada rujukan tu bila kita tengok balik, oh dia ambil daripada kitab Syiah. Tapi orang awam mana tahu kitab Syiah nama apa, melainkan orang-orang yang ada ilmu. Mereka boleh cek, mereka boleh saring, ya. Maka ini adalah salah satu daripada benda yang sangat penting. Sebab tu usaha-usaha kadang-kadang ada orang share ayat Quran yang telah diubah, ditambah waw lah, ditambah alif lah, ya, yang diubahnya.
Kadang-kadang orang awam tak tahu, apatah lagi yang tak selalu baca Quran. Jadi bila benda-benda ni ubah, kemudian kita sebar-sebarkan, orang salah membaca, maka ini adalah merupakan salah satu di antara fitnah yang besar yang boleh menjadi jariah dosa apabila orang mempercayainya, orang mengamalkannya dan sebagainya. Ya. Termasuk juga dosa jariah menyediakan tempat atau sarana atau medium untuk orang melakukan dosa. Kerana dia ada unsur menggalakkan. Mungkin kita tak buat maksiat tu, tapi kita providekan tempat. Kita sediakan tempat. Kita sediakan dia ruang untuk dia melakukan dosa itu dan mempromosikan dosa itu, mengajak orang buat kepada dosa itu. Melainkan jika sekiranya kita memberi ruang itu hanya untuk dibenarkan kepada orang yang bukan Islam. Jika di dalam agama orang bukan Islam itu diperuntukkan untuk mereka, diperuntukkanlah agama mereka untuk mereka berbuat perbuatan itu, itu lainlah cerita. Ya, itu dibenarkanlah berdasarkan ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kamu agamamu, kamu nak amal agama kamu, kita apalah macam pihak berkuasa membenarkan peruntukan untuk orang bukan Islam membina rumah ibadat mereka, sebab mereka diperintah untuk menyembah mereka dalam agama mereka lah, mereka nak menyembah Tuhan mereka. Jadi kita kena bagi ruang itulah, sebab berdasarkan ayat Quran tadi tu. Tetapi jika sekiranya benda itu tidak ada ruang dalam agama mereka, dalam agama mereka tak menyuruh untuk berbuat hal seperti itu, ya, namun kita menyediakan ruang untuk orang mensyirikkan Allah, menyediakan ruang untuk orang berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya, sedangkan dalam agama Islam tak dibenarkan, dalam agama lain pun tak dibenarkan, ya. Yang mana mereka kena rujuk dalam agama mereka yang betul-betul lah. Maknanya kita sebelum nak memberikan ruang itu, kita kena tanya dia betul-betul, dalam agama kamu tu apakah benar ia dibenarkan, ya. Kalau ia benar dibenarkan, kita kena bagi ruang itu. Seperti mana ketika Nabi SAW mentadbir Madinah, Nabi membenarkan orang-orang Yahudi untuk pergi ke biara-biara sinagog mereka. Sebab tu dalam Quran pun Allah Ta'ala disebut, walaula daf'ullah hinnas lahuddimat sawami' wa bi' wa salawat. Kalaulah bukan kerana jihad, nescaya pihak-pihak musuh akan menyerang negara Islam, masjid akan roboh, kemudian Allah sebut sekali gereja akan roboh dan sebagainya, menunjukkan bahawasanya di zaman Nabi SAW, Nabi memberi ruang, ya, untuk mereka beribadat di rumah ibadat mereka. Tetapi kalau sekiranya macam kita menyediakan apa-apa benda, dosa-dosa yang lain yang tak dibenarkan, seperti kita providekan untuk orang berzina secara terang-terangan, ya, melakukan zina secara online ke offline ke, ataupun menyediakan ruang untuk seseorang itu berbuat dosa-dosa yang mendatangkan mudarat, ya, yang bahkan tak dibenarkan dalam agamanya, bahkan diharamkan di dalam mana-mana agama, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh diberikan ruang dan tempat untuk mereka, ya. Baik. Kemudian saya dah sebut dah tadi, menjual barangan yang haram di sisi syarak, meniaga benda yang salah, produk yang haram, mempromosikan riba, ataupun mempromosikan atau menghidupkan amalan rasuah dalam bekerja. Kita dah jadi budaya, membudayakan rasuah. Bila nak kerja, nak apa, kena minta, kena beri. Kalau tak beri, tak minta, tak dapat. Maka ini juga menjana kepada dosa jariah, sebab kita membina budaya bekerja yang tidak sihat, ya. Sampailah bila orang tu nak dapat projek, nak dapat sesuatu benda, tak ada jalan lain cara untuk dia dapat, melainkan dia kena memberi. Maka ini sesuatu benda yang perlu untuk dijauhilah. Dan terakhir, mewasiatkan untuk berbuat dosa. Ini pun bahaya juga.
apabila seseorang itu dia tak buat dosa, tapi dia wasiatkan untuk orang buat. Dia wasiatkan, dia pesan, nanti kalau abah dah tak ada, mak dah tak ada, itu ini dah tak ada, maka dia kata kamu kena sebarkan, kamu kena buat. Ataupun mungkin dia buat, tapi sebelum dia mati dia wasiatkan untuk sambung balik apa yang dia buat. Maka ini juga merupakan salah satu daripada jariah dosa, kerana dia menyuruh untuk dosanya itu terus disambung, terus dilakukan dan sebagainya. Seperti mana dalam hadis yang menceritakan al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahli, mayat itu akan diazab kerana tangisan waris-warisnya. Maka bila Aisyah radhiyallahu anha menghuraikan kenapa dia kena, si mati kena seksa sedangkan yang meratap itu adalah warisnya, maka pada ketika itu para ulama membincangkan hal ini, dan Aisyah antara pandangan yang mengatakan kerana dia mewasiatkan kepada warisnya supaya meratap apabila berlaku kematiannya. Bila dia mati disuruh meratap, maka ini termasuk di antara perbuatan yang dia wasiatkan, dia pesankan, dan benda itu dilakukan, sebab itu dia kena azab. Sedangkan dalam konsep Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak perlu menanggung dosa seseorang yang lain. Tapi kenapa dia kena tanggung dosa itu? Disebabkan kerana dia mewasiatkannya supaya meneruskan, supaya menyambung. Maka ini juga termasuk di antara perkara-perkara yang menjadi jariah dosa ke atas seseorang itu. Baik. Jadi itu antara sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan beberapa ruang-ruang dan jenis-jenis dosa-dosa jariah yang boleh menyebabkan terpaliknya padanya manusia dan terjebak manusia di dalam bahana dosa-dosa ini. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita, ahli keluarga kita, sekalian muslimin dan muslimat daripada segala bahana dosa tersebut, insya-Allah. Allahumma amin. Sekian saja. Saya mohon maaf jika ada segala terkurang daripada diri saya, dan semoga semuanya mendapat manfaat dan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.